Bismillahirrahmanirrahim. Hari akhirat dan hubungannya dengan kehidupan manusia. Kalau dikaji dari perbincangan dan pengajian kita tentang rukun-rukun iman yang telah lalu, kita memahami betapa hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta mereka, yakni yang menjadikan mereka, dan kurniaannya yang tidak terhingga kepada mereka. Dan kita mendapat kesimpulan adanya hubungan yang erat di antara rukun-rukun iman itu secara umumnya, dan betapa besarnya makna taklif, yakni perintah Allah, dan ibtila, yakni ujian yang diikuti dengan adanya hari pembalasan atau hari akhirat. Kalau kita mengkaji semua rukun-rukun iman, kita akan dapati bahawa rukun iman itu berhubung di antara satu dengan yang lain. Tidak boleh dipisahkan di antara satu sama lain. Bila batal satu rukun iman, maka tidak ada iman. Batal imannya. Kerana rukun iman itu mempunyai hubungan yang erat di antara satu dengan yang lain, dan dibina di atasnya semua taklif, semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan kepada manusia, ditunaikannya, yang disunatkan, yang diharuskan, dan yang diharamkan. Dibina di atas rukun iman tersebut. Sekiranya tidak ada iman, maka semuanya tidak sah. Dan ianya berkait dengan ujian yang dikenakan oleh Allah kepada manusia bagi mencuba dan menguji sejauh mana manusia itu beriman. Percaya kepada Allah, percaya kepada rukun-rukun iman yang lain. Menunjukkan bahawa rukun iman itu sangat penting, sangat besar, dan erat di antara satu sama lain. Berhubung dengan perkara ini, hendaklah dipahami beberapa perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta manusia mengandungi hikmat yang besar dengan dibekalkan kepada mereka dengan sifat-sifat yang melayakkan mereka menerima taklif, menerima perintah dan ujian menjadi khalifah di dunia. Menjadi khalifah di dunia, iaitulah menunaikan kewajipan, menegakkan agama dan mentarbie dunia dengan agama. Mereka diberi sifat-sifat kemahuan dan berkehendak tanpa dipaksa, dan kebolehan menjalankan kerja-kerja di muka bumi menurut kemahuan dan pilihan mereka. Diberi kepada manusia kemampuan boleh berfikir, boleh memilih di antara satu sama lain. Dengan akal yang diberi kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan daya pemikiran yang diberi kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia boleh memilih dengan kemahuan dan kehendak, dengan tidak dipaksa. Ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat yang tersebut di atas adalah suatu kelebihan yang dikurnia oleh Allah, yang sepatutnya manusia itu mengakui wujudnya Allah, mengakui adanya Allah dan segala sifat ketuhanannya, mengakui ketuhanan Allah dan sifat-sifat ketuhanan yang ada pada Allah, dan menolak segala sifat kekurangannya, menolak segala sifat yang mustahil. Hendaklah memuji Allah dengan pujian yang layak baginya, mensyukuri segala nikmat dengan ibadat dan taat secara mutlak. Hendaklah bersyukur kepada Allah
di atas nikmatnya yang tidak terhingga. Beribadat dan taat kepada Allah secara mutlak, secara tidak berbelah bagi. Tidak ada pilihan, malaikat beribadat dan taat kepada Allah. Kerana kurniaan sifat kemanusiaan yang begitu rupa, mereka mampu memahami segala hakikat yang tersebut. Dengan sifat yang diberi oleh Allah tersebut, manusia mampu memahami segala tujuan-tujuan yang diletakkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah tidak menjadikan manusia itu sia-sia, walaupun ia tidak berhajat kepada faedah, tetapi yang lainlah berhajat kepadanya. Oleh itu manusia hendaklah menyedari apa guna mereka dijadikan, bukan mereka dipergunakan ataupun dijadikan dengan sia-sia tidak berguna. Semua kejadian Allah mengandungi hikmat dan faedah yang besar. Termasuklah manusia yang besar kejadiannya, sudah tentulah faedahnya besar. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada faedah. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada manfaat. Semua yang dicipta oleh Allah ada faedah dan ada manfaat. Yang berhajat kepada faedah itu ialah manusia. Manusia hendaklah menyedari hakikat ini. Dan manusia hendaklah menyedari apa guna mereka. Apa guna manusia ini. Tujuan apa manusia ini. Manusia hendaklah tahu. Bukan Allah nak mempergunakan dia. Hai manusia ni ada guna. Ada faedah. Dan segala faedahnya dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Allah menjadikan manusia tidak sia-sia. Firman Allah Ta'ala, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Suratul Mu'minun ayat 115 hingga 116. Artinya, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain dia. Tuhan yang mempunyai arash yang mulia. Ayat ini menyatakan bahawa Allah tidak menjadikan manusia itu sia-sia. Ada faedah dan ada manfaatnya. Manusia jangan menyangka bahawa dia tak ada faedah, baik bunuh diri saja. Ini kafir. Ini adalah sangkaan orang yang kafir, orang yang engkar akan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menjadikan semua perkara ada manfaat. Manusia yang besar kejadiannya sudah tentu besar manfaatnya. Oleh kerana itu manusia hendaklah memanfaatkan daripada kejadiannya di mana dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Suratul Mulk ayat 1 hingga 2. Artinya, Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, supaya dia menguji dan mencuba kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, yang menjadikan mati dan hidup untuk kamu, dia menguji kamu, siapa yang paling baik, lebih baik amalannya. Dan Allah itu maha perkasa. Tidak ada siapa yang boleh lawan dia. Dan Allah itu maha pengampun. Walaupun dia perkasa, dia maha pengampun. Firman Allah Ta'ala, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali, faja'alnahu sami'an basira. Suratul Insan ayat 2. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis mani yang bercampur, yang kami telah mengujinya dengan perintah dan larangannya.
Kerana itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kami menguji manusia dengan perintah dan larangan. Dan kami beri kepada dia boleh dengar dan boleh melihat. Boleh dengar dan boleh melihat. Boleh berfikir dengan panca indera yang diberi kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menguji. Orang yang tidak ada panca indera yang boleh memilih, tidak mukallaf. Orang ini tidak mukallaf. Orang yang hilang akal, dia tidak boleh memilih, dia tidak mukallaf. Orang yang tidur, tidak ditulis apa percakapan dia pada masa dia tidur. Apa dia buat pada masa dia tidur. Itu tidak ditulis. Tidak dihitung dosa pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada panca indera sahaja. Orang yang buta, yang tuli, yang bisu, tak boleh nak buat apa, tidak mukallaf. Yang mukallaf ialah yang boleh ikhtiar, yang boleh memilih. Orang yang buta, dia boleh dengar dan dia boleh mikir. Dia mukallaf. Orang yang tuli, dia boleh tengok dan dia boleh mikir. Dia mukallaf. Orang yang bisu, dia boleh dengar, dia boleh tengok, dia boleh berfikir. Dia mukallaf. Orang yang tidak boleh berfikir, yang tidak boleh menilai baik buruk, ini saja yang tidak mukallaf. Dan mukallaf ini diikuti dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah dan larangannya. Sejauh mana manusia mengikut perintah dan meninggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menjadi suatu hikmat yang besar diletakkan dalam kehidupan di dunia dengan sifat yang ada pada mereka, di mana mereka boleh membuat pertimbangan di antara akal dan nafsu, di antara kecenderungan kepada kebaikan dan dorongan ke arah kejahatan. Petunjuk dari Tuhan yang Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, dan bisikan syaitan. Boleh menilai apa yang ada di hadapan mereka kalau sifat yang ada pada mereka diletakkan pada tempatnya. Kalau sifat yang Allah Ta'ala beri diletakkan kena pada tempat, manusia boleh mikir. Kalau dia menyalahgunakan tempatnya, itu salah dia. Di samping itu dengan limpah yang tidak terhingga dari Allah kepada mereka, maka diutuskan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan dengan akal saja, bukan dengan panca indera sahaja. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam menerangkan ajaran Allah. Adanya para ulama yang salihin, adanya para ulama yang saleh, para ulama yang baik, di samping kitab Allah yang lengkap dengan batas sempadan. Ada kitab yang lengkap menerangkan batas sempadan, perangsang dan amaran, perangsang semangat kepada orang yang beriman dan beramal saleh, dijanjikan dengan syurga, amaran neraka kepada orang yang kafir dan durhaka. Iktibar dan pengajaran. Oleh itu mereka mengenal perintah Tuhan dan larangan dan mengerti akan tanggungjawab mereka. Reti, tahu akan tanggungjawab mereka. Dan mereka sepatutnya, mereka hendaklah meluahkan pengabdian dengan iman. Mereka sepatutnya hendaklah buat mereka yang kedua. Mereka sepatutnya hendaklah meluahkan pengabdian dengan iman. Meluahkan pengabdian dengan iman. Amal dan taat, segalanya memenuhi kemampuan mereka. Hakikat ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Surah Az-Zariyat ayat 56. Artinya, dan tidaklah aku jadikan manusia dan jin malaikat supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Ini tujuan kejadian manusia. Supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah. Oleh yang demikian, perlu dipahami betapa besar hikmatnya hari pembalasan. Maka tidaklah sia-sia Allah mencipta manusia dan meletakkan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Dan sepatutnya manusia yang ditugaskan itu mestilah mengetahui keputusan dari tindak tanduk, pegangan dan amalan mereka selama ini. Manusia kena sedar juga
Bila Allah Ta'ala letak dia atas muka bumi, menjadi khalifah, beribadat kepada Allah, dan mentadbir bumi ini dengan hukum Allah. Bukan mentadbir bumi ikut suka dia. Ini ujian daripada Allah. Menjadi khalifah, yakni menegakkan agama, mengabdikan diri kepada Allah, dan mentadbir dunia ini dengan agama Allah. Apabila ini merupakan suatu tugas, Allah Ta'ala menguji di dunia ini dengan tugas itu. Kemudian akan dikira adakah manusia itu menjalankan tugas ataupun tidak. Akan dinilai. Tanpa hari kiamat, amalan mereka tidak ada apa-apa keputusan yang sebenarnya. Kalau tak ada hari kiamat, orang kafir berasa dia betul sama. Orang jadi perapok, orang jadi curi, orang curi berasa dia bagus sama. Orang jahat berasa dia baik. Orang baik tak ada apa-apa. Sia-sia begitu saja je. Dengan sebab itu, dilakukan hari kiamat. Untuk menilai apa yang dilakukan. Tanpa hari kiamat, amalan mereka tidak ada apa-apa keputusan yang sebenarnya. Dan keputusan itu bukannya dengan cara mereka menepuk dada, menghukum diri sendiri. Bukan manusia buat keputusan sendiri. Aku ni baik dah, walaupun dia menipu, walaupun dia merampok, walaupun dia bunuh orang, walaupun dia zalim, walaupun dia tak ikut hukum Allah Ta'ala, dia kata dia molek juga, dia betul juga. Orang yang berpegang dengan agama sesat, dia kata. Tidak dibiarkan begitu. Tetapi Tuhan yang mencipta mereka, pemberi keputusan maha adil dan sebenarnya. Oleh itu mestilah ada hari dan ketika mereka bertemu dan dihadapkan di hadapan pengadilannya. Maka Tuhan yang mencipta manusia, yang memerintahkan mereka, yang mengurniakan kepada mereka, itulah Tuhan yang hanya diserahkan kepadanya urusan hari akhirat. Itu saja Tuhan yang maha adil. Tuhan yang menjadikan mereka. Tuhan yang mencipta mereka. Tuhan yang memerintah. Itulah Tuhan yang berhak menghukum mereka. Tuhan yang diserahkan kepadanya urusan hari akhirat. Bila kiamat bukan urusan kita. Nak menentukan orang ni masuk syurga, masuk neraka bukan urusan kita. Tapi dia beri lain. Dia beri panduan. Dia beri jalan. Orang ini, kalau nak jadi ahli syurga, nak mendapat keredaan, mesti cara ini. Kalau tidak, maka neraka. Yang menentukan Allah juga. Yang menentukan. Yang kelima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peluang yang luas kepada manusia di dunia. Terbentang di hadapan mereka jalan-jalan kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kebaikan, kebatilan, sifat-sifat mulia dan keji, taat dan maksiat. Terbentang di hadapan mereka. Hak ni baik, hak ni jahat. Hak ni betul, hak ni salah. Hak ni mulia, hak ni keji. Hak ni taat, hak ni maksiat. Ini dua saja. Dua saja. Tidak ada jalan yang ketiga. Sama ada benar ataupun salah. Tak ada curi ngedak curi serupaya. Baik dengan jahat serupaya. Hak nak ke Islam, tak muh ke Islam serupaya berlaku. Tidak. Tidak. Bukan begitu. Tidak ada. Tidak ada. Wa ma ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada selepas kebenaran itu malaikat kesesatan. Dua saja. Pilih dua jalan ini. Serta dinyatakan apa yang layak bagi manusia dan tidak layak kepada mereka. Mereka boleh memilih di antara dua perkara dan dua jalan. Boleh pilih nak hak mana. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Suratul Anbiya ayat 35. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji mereka dengan keburukan dan kebaikan. Sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kamu dikembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, sesungguhnya yang keenam Allah Subhanahu wa Ta'ala
mentaklifkan setiap manusia dengan kemampuan yang benar-benar ada pada mereka dengan syarat taklif menurut sempadan kemampuan mereka yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara-perkara yang berhubung dengan manusia lebih daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memerintah manusia dengan membebankan kepada mereka beberapa perintah, sama ada yang wajib dibuat ataupun yang haram dibuat, yang disunat, yang dimakruh dan yang diharuskan. Dengan syarat-syarat taklif, syarat-syarat mukallaf yang ditetapkan oleh syarak, semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengikut kemampuan manusia. Allah Ta'ala tidak memerintah di luar daripada kemampuan manusia. Semua perintah Allah Ta'ala manusia boleh buat. Sekiranya tidak boleh buat, tidak mampu nak buat, Allah tidak membebankan mereka. Allah Ta'ala Maha mengetahui perkara yang berkait dengan manusia lebih daripada manusia. Orang yang tidak mampu sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Tak mampu sembahyang duduk, sembahyang dalam keadaan berbaring. Begitulah seterusnya. Orang yang musafir diharuskan kepadanya berbuka pada bulan puasa di waktu siang hari dengan syarat-syarat yang dinyatakan oleh syarak. Orang yang tidak ada akal tidak ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disuruh adalah mengikut kemampuan manusia dan manusia boleh buat. Kita tidak berdalih, kita tidak boleh berdalih di hadapan Allah. Kerana Allah Ta'ala tahu berkenaan dengan kita lebih daripada kita. Firman Allah Ta'ala, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Suratul Baqarah ayat 286. Artinya, Allah tidak membebani seseorang malaikat sesuai dengan kesanggupannya. Apa yang diperintah oleh Allah adalah sesuai dengan kesanggupan kemampuan manusia. Firman Allah Ta'ala, La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Suratul Talaq ayat 7. Artinya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang malaikat sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Jangan kita buat lebih daripada had yang diberikan oleh Allah. Kita buat apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, yang telah diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tidak menyuruh apa yang kita tidak mampu. Dan jangan kita buat lebih daripada had yang disuruh oleh Allah, yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya disunatkan kepada orang yang berwuduk basuh 3 kali. Jangan basuh sampai 4-5 kali. Itu sudah melampau. Melampaui batas yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tu dia waswas setan. Bukan Nabi Muhammad ajar, itu setan ajar. Jangan ikut setan. Kita kena ikut apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut qada kemampuan dan kurniaan Allah, berlakunya darjah taklif yang dipersoalkan pada hari kiamat. Oleh itu, maka orang-orang fakir miskin yang tiada harta bertanggungjawab menurut qada kemampuannya dari segi sabar dan kemampuan jasad menjalankan kerja Islam. Dia tidak berdosa kerana tidak mengeluarkan zakat dan tidak mengerjakan haji. Dan tidak ada apa-apa sumbangan harta kepada perjuangan Islam kerana dia tidak mempunyai kemampuan harta.
Orang fakir miskin dibebankan kepadanya bersabar dalam menghadapi kefakiran dan kemiskinan. Dia tidak dibebankan dengan mengerjakan haji. Tak berdosa kerana dia tidak mengerjakan haji. Tak berdosa kerana dia tidak mengeluarkan zakat. Tidak berdosa kerana dia tidak memberi sumbangan kepada perjuangan Islam. Kerana dia fakir, kerana dia miskin. Adapun orang yang kaya raya, mempunyai kemampuan dari segi kewajipan harta benda, maka ia ditaklif, dibebankan dan bertanggungjawab pada hari kiamat. Dari mana dia ambil harta itu? Bagaimana dan ke mana ia membelanjakan? Akan ditanya oleh Allah, harta dia diambil daripada mana? Daripada yang halal atau daripada yang haram? Kemana dia membelanjakan harta? Membelanjakan harta mengikut cara yang diizinkan oleh Allah ataupun tidak. Orang yang diberi kemampuan akal mempunyai sifat cerdik. Lain tanggungjawabnya dengan seorang yang bodoh. Maka orang yang bodoh itu tidaklah dibebankan seperti orang yang cerdik. Orang yang ada akal lain dengan orang yang bodoh. Allah Ta'ala tidak membebankan orang yang bodoh dengan bebanan sebagaimana yang diberi kepada orang yang cerdik. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya yang terkenal Al-Hamqa. Beliau menceritakan bagaimana berlaku di zaman dahulu kemarau yang panjang, lalu seorang yang bodoh, yang lurus berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan, lalu Allah Ta'ala turunkan hujan. Al-Hamqa. Beliau menceritakan bagaimana berlaku di zaman dahulu kemarau yang panjang, lalu seorang yang bodoh, yang lurus berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan, lalu Allah Ta'ala turunkan hujan. Maka tumbuhlah rumput-rumput. Lalu orang bodoh itu berkata, Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur kepadamu kerana engkau telah menurunkan hujan. Beritahulah kepada aku dekat mana keldamu, aku nak tolong heret. Jadi dia menyangka Allah Ta'ala ada kelda serupa dengan orang juga. Naik kelda. Lalu ucapannya itu sampai kepada seorang Nabi di zaman itu. Lalu Nabi itu pun nak pergi marah. Allah Ta'ala mewahyikan kepada Nabi itu, mu jangan pergi. Allah Ta'ala kata, mu jangan pergi. Padan dengan akal dia. Kerana dia seorang yang bodoh. Begitu juga orang yang berilmu dipertanggungjawab dan ditanya pada hari kiamat menurut qada ilmu yang dikurnia kepadanya oleh Allah. Dan orang yang jahil pula tidaklah disoal dalam perkara yang ia tidak mampu kerana ia ditakdirkan menjadi jahil. Orang yang berilmu akan disoal oleh Allah berkenaan dengan ilmu, yang tidak disoal berkenaan dengan itu kepada orang yang jahil. Kerana orang yang jahil dia tidak ada ilmu. Orang yang berkuasa memerintah, mempunyai kerajaan, akan ditanya dari segi ia menjalankan hukum Islam atau tidak. Dan Allah tidak membebankan orang yang tidak mempunyai kuasa pemerintahan, kerana ia tidak menjalankan hukum Islam dalam keadaan ia yakin kepada hukum Islam dan tidak reda kepada hukum yang lain, kerana melaksanakan hukum itu di luar kemampuannya. Orang yang menjadi pemimpin, yang memerintah, akan ditanya oleh Allah berkenaan dengan adakah ia menjalankan hukum Islam ataupun tidak. Orang yang tidak memerintah, yang tidak ada kuasa, tidak ditanya oleh Allah. Cuma ditanya oleh Allah, mu setuju tak dengan pemimpin mu buat? Kalau dia setuju dengan pemimpin yang tidak menjalankan hukum Islam, maka dia bersama dengan pemimpin itu. Ini disebut di dalam Al-Quranul Karim. Pemerintah akan ditanya berkenaan dengan pemerintah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, ditanya berkenaan dengan rakyatnya. Ketua negara adalah pemimpin dan ditanya berkenaan dengan rakyatnya. Yakni orang yang menjadi rakyat tidak ditanya berkenaan dengan dia melaksanakan hukum ataupun tidak. Cuma sekiranya dia mengikut pemimpin. Ini disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u war'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab.
Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ingatlah ketika orang-orang yang diikut berlepas diri daripada orang yang mengikut pada hari kiamat. Lalu berkatalah, di mana putus segala hubungan pada hari itu, tak boleh nak tolong. Lalu berkatalah orang yang mengikut, kalaulah kami tahu apa yang kamu buat ni dan kami dikembalikan semula ke dunia, kami tidak akan ikut kamu lagi. Firman Allah Ta'ala, wa yawma nad'u kulla unasim bi imamihim. Dan ingatlah pada hari kami memanggil manusia pada hari kiamat bersama dengan pemimpin dia di atas dunia, yakni rakyat bersama dengan pemimpin. Disoal berkenaan dengan dia redha kepada pemimpin itu ataupun tidak. Dia bersetuju dengan pemimpin itu ataupun tidak. Adapun dari segi melaksanakan kuasa pemerintahan, ini disoal kepada pemimpin dan raja-raja, orang yang memerintah pemimpin. Orang-orang yang diberi keberanian dan kekuatan akan ditanya, bagaimana ia menggunakan keberanian dan kekuatan itu sekadar yang diberi oleh Allah. Adapun orang yang dhaif, uzur, tidaklah dizalimi dengan bebanan yang ia sungguh-sungguh tidak berupaya. Orang yang diberi oleh Allah sifat berani, gagah berani, kuat. Kuat. Akan ditanya oleh Allah, dia guna apa berani dia? Dia guna untuk berjihad? Dia guna untuk lawan musuh Islam? Dia guna untuk menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran? Ataupun dia guna untuk kezaliman? Dia guna untuk merampak, untuk menyamun ataupun apa? Akan ditanya, apakah digunakan kekuatan, keberanian yang diberi oleh Allah? Allah Ta'ala tak tanya orang yang dhaif, orang yang uzur, siapa mu tak tindak. Allah Ta'ala tak tanya dia kerana dia dhaif. Begitu juga orang yang panjang umurnya tidaklah sama dengan masalah orang yang pendek umurnya. Orang yang umur dia panjang ditanya berkenaan dengan dia guna umur dia macam mana. Yang tidak ditanya orang yang pendek umur. Orang yang panjang umur sampai 70-80 tahun, 100 tahun. Dia dalam keadaan yang ada akal, waras, molek, akan ditanya apakah dia guna umur dia. Tidak ditanya orang yang umurnya 30 tahun saja bersiapa mudah buat amal sampai 70-80 tahun. Dia tak boleh nak buat sebab umur dia sekadar 30 tahun. Yang ni akan ditanya orang yang umur panjang mengikut umur dia. Orang yang umur pendek mengikut umur dia. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa syarra amaluhu atau kama qala. Barang siapa, maksudnya sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan banyak amalannya. Dan sejahat-jahat manusia ialah orang yang panjang umurnya, jahat amalannya. Itu sejahat manusia. Dan begitulah seterusnya dalam perkara dan kemampuan yang berbeza-beza di kalangan manusia, maka segala perintah Allah adalah dipadankan dengannya. Firman Allah Ta'ala, Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal marid haraj. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj. Surah An-Nur ayat 61. Artinya, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang yang tempang, bagi orang sakit makan di rumah kamu. Yani Allah Ta'ala tidak mentaklifkan orang buta, tidak mentaklifkan orang yang uzur, tidak mentaklifkan orang yang sakit, sebagaimana yang ditaklifkan kepada orang yang dalam keadaan sehat. Umpamanya orang buta, dia tidak tengok benda yang haram. Allah Ta'ala dah tanya dia, pasal apa mu tak tengok benda yang haram? Pasal apa mu tengok benda yang haram? Allah Ta'ala dah tanya dia, kerana dia tak tengok. Orang yang dhaif, orang yang sakit. Firman Allah Ta'ala, ahum yuqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Artinya, mengapa mereka membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mengapa kamu membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu? Yakni mu nak sekat hak orang, sepatutnya dia berhak di dalam sesuatu perkara, mengikut penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mu nak buat pandai-pandaimu pasal apa? Kami menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kamilah yang menentukan manusia dalam kehidupan mereka di dunia ini. Sebahagiannya mengatasi sebahagian yang lain, dan sebahagiannya memerintah sebahagian yang lain. Ada yang memerintah kepada sebahagian yang lain. Itu mengikut penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menguji setiap manusia. Allah taala mencoba setiap manusia dengan berbagai-bagai ujian menurut qada akal dan ilmu mereka. Setelah dikurniakan akal dan petunjuk dengan agama yang sebenar, mereka diberi jalan untuk menjadi orang yang beriman, insaf, bersabar dan bersyukur, atau menjadi sebaliknya. Oleh itu maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, memberi balasan yang cepat di dunia ini ataupun balasan di akhirat. Allah taala beri akal kepada manusia, beri ilmu kepada manusia, beri agama kepada manusia. Kemudian Allah taala uji manusia. Sejauh mana dia menggunakan itu semua. Dia beri harta kepada manusia, Allah taala uji manusia. Sejauh mana dia menggunakan itu semua. Ada yang menggunakan dengan betul, bersabar, bersyukur, beriman, insaf, sedar, molek. Ada yang gunanya dengan cara tak betul, kafir, tidak insaf, tidak sabar, tidak syukur. Apabila Allah Ta'ala yang memberi segala-galanya, nikmat yang ada pada jasad, yang ada pada ruh, adalah pemberian daripada Allah. Tiba-tiba manusia menyalahgunakan nikmat itu. Tak boleh ke Allah Ta'ala nak hukum mereka? Allah Ta'ala boleh hukum. Kerana Allah Ta'ala yang beri. Allah Ta'ala yang menjadikan mereka. Allah Ta'ala berhak menghukum mereka di dunia. Dan menghukum mereka di akhirat. Firman Allah Ta'ala. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Surah Al-Fajr ayat 15 hingga 20. Artinya, adapun manusia itu apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesedangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun apabila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, Tuhan sekat rezeki dia, maka dia berkata, Tuhanku menghinakan aku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang-orang miskin, dan kamu memakan harta pesaka dengan cara bercampur gaul, halal dan haram, dan kamu menyintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ini adalah cerita daripada Allah. Bagaimana perangai dan tingkah laku manusia. Setelah diberi nikmat oleh Allah, ada di kalangan manusia yang lupa akan nikmat yang diberi kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, "Walau yasha'u Allah lam tasara minhum, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم." Surah Muhammad ayat 4. Artinya, dan jika Allah menghendaki, nescaya Allah akan membinasakan mereka, membinasakan musuh-musuh yang menentang Islam. Tetapi Allah hendak menguji akan sebahagian kamu yang lain, dan orang yang dibunuh pada jalan Allah tidak akan mensia-siakan amalan mereka. Allah Ta'ala menguji. Allah Ta'ala berkuasa nak memberi kemenangan kepada Islam
dalam sekelip mata. Tapi Allah Ta'ala jadikan orang yang menentang Islam kadang-kadang nampak gagah, nampak segar, nampak kaya, nampak berkuasa. Umurnya panjang pula. Payah mati. Dia menentang Islam. Pasal apa? Allah Ta'ala nak menguji mereka dan Allah nak menguji kamu. Orang yang mati kerana menegakkan agama Allah, Allah tidak mensia-siakan amal mereka. Firman Allah Ta'ala, Am hasibal ladhina fi qulubihim marad an lan yukhrijallahu adghanahum walau nasha'u la'araynakahum fala'arabtahum bisimahum walata'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Surah Muhammad ayat 29 hingga 31. Artinya, atau apakah telah mengira oleh orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya bahawa Allah tidak mendedahkan kedengkian mereka. Dan kalau kami menghendaki, nescaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu dan agar kami menyatakan hal ehwal kamu. Allah Ta'ala tahu ada di kalangan manusia yang ada penyakit di dalam hatinya. Penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit marah kepada orang yang nak menegakkan Islam. Allah Ta'ala boleh mendedahkan, tapi Allah nak menguji kamu. Dan Allah nak menguji mereka. Dan ada di antara mereka yang melahirkan sebahagian daripada apa yang ada di dalam hati mereka. Allah nak menguji siapa yang berjihad, siapa yang sabar. Dan Allah nak mendedahkan hal ehwal kamu. Firman Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Suratul Baqarah ayat 155 hingga 157. Artinya, dan demi sesungguhnya akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan. Allah Ta'ala uji dengan ketakutan. Dan sifat takut ini ada dalam hati manusia. Akan diuji dengan ketakutan. Tak kira takut kepada apa pun. Kelaparan, diuji dengan kelaparan. Sama ada dengan berlakunya bencana alam. Berlakunya bencana alam, kemarau, banjir, menyebabkan kelaparan. Ataupun dengan sedikit kelaparan, kelaparan sementara waktu. Balik di rumah, nasi tak masuk lagi, lapar. Ini ujian. Diuji oleh Allah. Kekurangan hal terbenda. Menega tak berapa jadi. Tengah-tengah untungnya jadi rugi. Dia curi dorang. Dia tipu dorang. Dia ropok dorang. Jiwa akan diuji nyawa. Orang-orang yang dikasihi mati, meninggal dunia. Dan buah-buahan. Buah-buahan tak berapa jadi. Tengah-tengah jadinya makan di binatang. Nyambil dia orang. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Itu adalah ujian daripada Allah. Berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang sabar itu siapa dia? Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ditimpa bala bencana, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sebenar dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Iaitulah orang-orang yang sabar apabila diuji perasaan dengan perasaan takut, diuji dengan kelaparan, diuji harta benda, diuji kematian, diuji buah-buahan.
Bila dia menerima ujian, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan saja mati kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja bencana. Bencana yang menimpa kita. Kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dan kepadanya kami kembali. Kita adalah milik Allah. Dan kita kembali kepadanya. Diri kita, harta benda kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ambil, itu hak dia diambil. Kita hanyalah sebagai peminjam. Peminjam sahaja, bukan pemilik yang sebenar. Berdasarkan kepada beberapa perkara yang tersebut, maka wajarlah dan maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan hari akhirat apabila semua adalah milik Allah. Umur manusia, tubuh badan manusia, harta benda manusia, pangkat manusia, perangai manusia, semuanya adalah pemberian daripada Allah untuk menguji manusia. Setelah diberi kepada manusia dengan pemberian itu, maka keadilan Allah melakukan hari akhirat, melakukan hari kiamat untuk menguji dan menjadi sesuatu perkara yang menjadi harapan kepada manusia yang menyedari fitrah mereka. Di antaranya tidak mahu riwayat mereka tamat dengan meninggal dunia tanpa memenuhi kemahuan semula jadi mereka yang tidak cukup dengan masa yang terhad atas dunia ini. Semua manusia dah cukup di atas dunia ini. Lepas dia mati, dia nak lagi. Dia nak lagi. Kalau boleh tak mahu mati, maka Allah Ta'ala uji dengan mati. Dan Allah Ta'ala beri hak dia nak lagi itu apa benda. Dan Allah Ta'ala beritahu. Dan mestilah mendapat keputusan yang sebenarnya dari apa yang berlaku di kalangan mereka di dunia ini. Oleh itu Islam sebagai agama yang sebati dengan fitrah manusia, menjadikan salah satu daripada rukun iman itu beriman kepada adanya alam akhirat dan segala yang berhubung dengannya. Allah Ta'ala lakukan hari akhirat. Allah Ta'ala beritahu hari akhirat ini berlaku dan wajib kita beriman. Maka dengan adanya hari akhirat juga, maka tegaklah keadilan ilahi yang tiada bandingannya setelah dicipta makhluknya termasuk manusia. Walaupun nikmatnya tidak terhingga, keadilannya tetap wujud di alam dunia ini. Tetapi akhirat memberi kenyataan yang tiada kemungkinan berdalih lagi kepada orang-orang yang mahu berdalih. Dan kepuasan yang kekal abadi kepada mereka yang berpegang dengan dinullah. Hari akhirat tidak ada peluang bagi orang yang nak berdalih. Dan hari akhirat memberi kepuasan kepada orang-orang yang taatkan Allah. Oleh itu benarlah firman Allah Ta'ala, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya. Tiap-tiap manusia kami tetapkan amal dia, baik ke jahat dia. Dan amal dia duduk belilik di leher dia, dia tak boleh nak lari. Itu menggambarkan bagaimana amal manusia mencekam manusia pada hari kiamat. Allah Ta'ala ikatkan amal dia di leher dia. Sebagaimana diikat dengan rata, dia tak boleh nak buat, tak boleh nak lari. Ini amalmu, hakmu buat di atas dunia. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab, buku yang dijumpainya dengan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Mu baca buku, ditulis di dalamnya semua yang kamu buat. Bila mu tengok, mu hukum dirimu sendiri. Betul tak mu buat ni? Barang siapa yang mendapat hidayah, maka sesungguhnya ia mendapat hidayah untuk keselamatan dirinya sendiri. Barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, petunjuk itu bagi dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri.
Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Allah Ta'ala tidak mengazabkan manusia, malaikat diutuskan Rasul. Kalau tidak ada Rasul, ada ulama-ulama yang menjadi waris kepada Rasul, yang menyampaikan ajaran Allah. Dengan berlakunya hari kiamat, manusia yang percaya kepada Tuhan, menurut fitrah mereka, menurut sifat semula jadi mereka, akan mendapat bukti yang sejelasnya bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Sebagaimana bermulanya alam ini menjadi dalil kepada ma'rifatillah, kenal akan Allah, maka kesudahan dan binasanya alam yang ada ini menjadi puncak dan matlamat yang menentukan ma'rifatnya, kenalnya terhadap Tuhannya. Oleh itu ternyatalah bahawa beriman kepada hari akhirat itu menjadi salah satu daripada rukun iman, sebagaimana dinyatakan oleh ayat Al-Quran dan hadis yang dibaca pada awal bab ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ba'athani bil haqq, wa yu'mina bil mauti, wa yu'mina bil ba'thi ba'da al mauti, wa yu'mina bil qadar. Rawahu Tirmidzi. Artinya, seseorang itu tidak menjadi mukmin, tidak menjadi beriman yang sebenar, sehingga ia beriman sekurang-kurangnya kepada 4 perkara, iaitu mengetahui dan meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa aku ialah Rasulullah yang telah mengutuskan aku yang membawa kebenaran, dan percayakan mati dan ditetapkan ajalnya. Kita kena percaya mati itu ada, ajal itu ada, dan percayakan kebangkitan semula sesudah mati, serta percayakan qada takdir yang ditentukan oleh Allah. Kita kena percaya lepas pada mati ada hidup pula, dan ada qada takdir yang ditetapkan oleh Allah.